Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali bertemu secara maya bersama Ustaz Rohisham Abidin dalam study online pendidikan Islam. Kaifalukum, buat tuan-tuan dan perempuan, anak-anak, abang-abang, kakak-kakak yang menonton bersama pada kali ini, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita nak alukan bersama abang-abang, kakak-kakak, tingkatan 5 kita, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan pada tajuk yang seterusnya. Okey, sihat semua? InsyaAllah, semoga dalam keadaan yang terbaik, terutamanya untuk kita meneruskan perjuangan dalam pendidikan Islam terutamanya. Okey, jom kita tanpa membasa mulakan pembelajaran pada hari ini pada pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, tajuknya Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Cantik. Okey, jadi tanpa masa, jom kita teruskan dengan yang pertama. Seperti biasa, duduk kita dalam keadaan tertib dan tenang, keadaan yang paling selesa, paling simple untuk kita memperolehi ilmu. Dan kita mulakan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, kita teruskan dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran kita pada hari ini siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Dan kita teruskan dengan seperti biasa, hati kita perlulah ikhlas dan fokus untuk pembelajaran pada kali ini bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran, buku teks muka surat 51 hingga 53. Agak pendek sikit. Agak pendek sikit pembelajaran kita pada hari ini. Namun begitu, ia sangat penting dan perlu untuk diambil berat. Kerana ia adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Okey. Jadi kita teruskan dengan pelajaran 6. Pelajaran 6, tajuknya Kepelbagaian Bangsa dalam Islam tingkatan 5. Abang kakak. InsyaAllah, jom kita tanpa membasa, kita mulakan dengan yang pertama, bacaan ayat kefahaman. Okey, jadi boleh ready, boleh bersedia. Jom sama-sama kita membacakan ayat kefahaman kita pada hari ini, iaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Boleh? Sedia? Kita mulakan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, demikian tadi bacaan pada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Okey. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa
untha. Okey, yang bermaksud wahai manusia. Ya ayyuhan nas ialah wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, daripada min zakarin iaitu lelaki, wa unsa itu perempuan. Bacaan unsa macam mana? Unsa, dua harakat. Nun mati bertemu dengan sa, ifa hakiki. Okey, kemudian kita tengok pada waja'alnakum syu'uban wa qaba, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Waja'alnakum syu'uban, mim mati bertemu dengan shin, yang mana kena baca jelas. Izhar syafawi. Kemudian ba ada tanwin dua di atas bertemu dengan waw, ya wa mim nun, idgham ma'al gunnah. Okey, wa qabaila, mad wajib muttasil satu kalimah, li ta'arufu, yang bermaksud wa dan, wa ja'alna, wa itu dan, wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kamu, syu'uba iaitu pelbagai bangsa, pelbagai bangsa, wa qabaila dan berpuak-puak, li ta'arufu, li supaya, ta'arufu kamu saling berkenalan. Okey, kemudian kita tengok pada potongan ayat seterusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna wajibul ghunnah, akramakum, mim mati bertemu dengan ain, iaitu izhar syafawi. Okey, indallah, nun mati bertemu dengan dal, ifa hakiki dengan dua harakat. Indallahi atqakum. Okey, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sungguhnya orang yang paling mulia, indallah di sisi Allah, atqakum dalam kalangan kamu, ialah orang yang paling bertakwa. Allah sebut. Kemudian innallaha alimun khabir, yang mana sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Okey, jadi ini ayat yang kita bacakan pada hari ini daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Okey, seterusnya kita tengok sebab turun nuzul, sebab turun ayat itu asbabun nuzul. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kenapa mereka memandang rendah pada Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal adalah asalnya daripada bukan golongan yang masyhur, bukan golongan yang hebat, ternama dan sebagainya. Dan Sayyidina Bilal ni adalah seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Bilal ni juga di sudut fizikal, beliau seorang yang berkulit gelap. Orang kata macam kalau kita tengok ni tak berapa nak segak lah. Maknanya sahabat-sahabat ni ada yang memandang rendah. Boleh ke Bilal ni nak azan? Boleh ke Bilal ni nak jadi muazzin pertama dalam sejarah Islam? Kan? Kemudian kerana sahabat telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal, maka Jibril alaihi salam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Lalu Jibril cerita dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan sahabat yang memandang rendah kepada Sayyidina Bilal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini menceritakan tentang kepelbagaian bangsa dan perlu untuk kita saling hormat menghormati. Tidak ada memandang rendah antara satu sama lain. Okey, jadi ini sebab turun nuzul. Maka kita tengok kandungan ayat. Jadi inilah yang kita nak mendalami pada ayat
13 daripada surah Al-Hujurat ini, iaitu nombor 1, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Tuntutan ataupun kewajipan, kemestian untuk mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Yang pertama, kenapa? Untuk menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Jadi tak ada lah ketidakstabilan, pecah belah, tak ada saling mengkhianati, tak ada, sebab kita saling kenal. Walaupun berlainan bangsa, tambah kita dalam negara Malaysia ini, dalam kepelbagaian bangsa, kaum, agama, namun begitu apabila kita menjalinkan perpaduan dan perhubungan yang harmoni, maka itu adalah bertepatan dengan tuntutan kita dalam agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia. Apabila kita saling mengenali dalam pelbagai bangsa, tak kira warna kulit, tak kira rupa paras, bacaan disebut tanpa mengira rupa paras dan etnik. Maknanya kita bila kita kenal sesama bangsa dalam bangsa yang lain, dalam masa yang sama kita sedang mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia itu sendiri. Sungguhnya Allah ciptakan manusia ini semuanya hebat, semuanya orang kata lengkap, sempurna, tak ada apa yang beza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini, apabila kita saling mengenali dalam kepelbagaian bangsa, maka kita mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa, paras dan etnik. Yang ketiga, tuntutan kita saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa, iaitu menjalin hubungan dengan orang bukan Islam. Kita dilarang ke untuk tidak menjalin hubungan dengan orang bukan Islam? Dah. Islam menyuruh kita saling menghormati, saling menjalinkan hubungan sesama manusia, dengan orang bukan Islam, selagi mereka tidak memusuhi Islam. Jika mereka memusuhi Islam, mereka bertindak kejam kepada orang Islam, maka kita wajib perangi. Kita wajib untuk tidak bersetuju dengan apa yang mereka lakukan kepada umat Islam. Jangan menjalinkan hubungan sesama manusia bersama dengan mereka. Jadi yang ketiga ini, apabila kita saling mengenali, saling toleransi, maka dalam masa yang sama kita sedang menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam, walaupun mereka tidak selagi mereka tidak memusuhi Islam. Yang keempat, menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila kita saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa, kita menggalakkan interaksi. Interaksi ni apa? Komunikasi. Dua hala, percakapan, perbuatan, interaksi dan kerjasama antara pelbagai bangsa, yang mana kita semua saling melengkapi antara satu sama lain. Ada di antara kita mungkin satu bangsa tidak sempurna, jadi bangsa yang lain datang dalam masa yang sama memberikan kerjasama, interaksi yang cukup baik, kerana saling mengenali, maka akan saling melengkapi antara sesama bangsa. Jadi ini nombor 1, tuntutan saling mengenali di kalangan pelbagai bangsa. Seterusnya kita tengok yang kedua, apa yang Allah ceritakan seperti tadi, iaitulah keutamaan takwa. Yang tadi, yang pertama, apabila kita saling mengenali, kita dituntut untuk saling menguatkan hubungan sesama manusia walaupun berlainan bangsa. Dan begitu yang kedua ini datangnya, iaitulah untuk menunjukkan kita ni lebihnya pada nilai takwa itu sendiri. Yang pertama kita perlu tahu bahawa manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beza. Walaupun ada yang kulit putih, walaupun ada yang kulit gelap, walaupun ada yang rambut merah, walaupun ada yang rambut merah putih, hitam, pekat, semua berlainan. Namun begitu manusia ni di sisi Allah sama aja. Walaupun kita di dunia ni ada pangkat jawatan hebat, harta banyak, kaya, berpengaruh, orang kenal sana sini,
Akan tapi bila kita di hadapan Allah, kita semua sama aja, tak ada yang membezakan kita. Itu yang pertama kita kena tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati dan amalan hambanya. Maknanya Allah tidak akan bertanyakan kepada seseorang hamba itu, kamu ni bangsa apa, laki perempuan, kamu ni ada harta ke, kamu ni ada jawatan apa dunia dulu, jadi ketua kelas ke, jadi ketua pengawas ke, contoh kan. Allah tak tengok semua tu. Akan tapi apa yang Allah tengok ialah hati dah. Dan amalan yang kita bawa apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang ketiga, yang disebut sebagai keutamaan takwa ini ialah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kita, apa maksud takwa? Takwa ialah mengakui Allah itu esa, melakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Makna kata kita takutkan Allah, dalam masa yang sama kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa kepadanya. Jadi melalui apa? Yakin bahawa Allah itu maha kuasa melalui penciptaannya. Tengoklah pada diri kita. Untuk apa? Sebagai asas tapak kepada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Tak lain tak bukan. Kita sama manusia ada hak, kita sama manusia ada keperluan, ada perkara yang perlu kita penuhi sesama manusia walaupun kita berbeza kaum dan budaya. Kenapa? Kerana itu adalah sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu untuk kita laksanakan. Hablum minan nas, hubungan sama manusia. Okey, jadi ini 4 perkara yang berkaitan dengan keutamaan takwa. Dan pengajaran ayat yang kita dapat melalui surah Al-Hujurat ini pada ayat yang ke-13. Apa yang kita dapat? Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah saling kerjasama. Kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Kalau kita sendiri-sendiri, bangsa-bangsa ikut bangsa, masing-masing ikut masing-masing. Kan? Kalau contoh, kalau Melayu je, Cina saja, India saja, contoh. Maka kita tidak akan dapat kehidupan yang harmoni. Jadi sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh tauladan yang terbaik dengan menjalinkan hubungan kerjasama sesama bangsa yang ada untuk kita membina kehidupan yang harmoni. Itu syarat dia. Dapat kehidupan yang harmoni, kita kena saling bekerjasama. Kemudian yang kedua, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak. Akhlak adalah perkara yang penting. Kenapa? Kerana ia menjadi insan, supaya menjadi insan yang bertakwa. Kita nak jadi orang yang bertakwa, syarat dia kita kena baiki akhlak kita, islah diri, kata kan. Jadi ambil peluang selagi bernyawa, selagi ada peluang, selagi ada kesempatan ini, orang kakak, marilah sama-sama kita baiki akhlak kita, dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, supaya dapat menjadikan diri kita insan yang bertakwa, insya-Allah. Yang kedua dan yang ketiga, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Sebagai umat Islam, kita kena hormat budaya lain. Kita kena hormat fahaman kaum-kaum lain. Kan, jangan kita merendah-rendahkan budaya sesuatu kaum, kan, ataupun mempermainkan budaya mereka, kerana itu boleh menggugat keharmonian dan keamanan dalam negara itu sendiri. Jadi kita kena hormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Wallahu alam. Cepat dan pantas kan? Selesai perkongsian kita pada hari ini pada pelajaran yang ke-6, kepelbagaian bangsa dalam Islam tingkatan 5. Jadi boleh abang kakak, insya-Allah kita kembali untuk sentiasa membacakan ayat suci Al-Quran Al-Karim, terutamanya pada ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13.
Semoga boleh manfaat dan kebaikan bersama. Kita jumpa lagi dalam pertemuan seterusnya. Terima kasih atas keprihatinan dan fokus Abang Kakak pada kali ini. Moga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Minta maaf, minta ampun ada kekurangan, kesilapan. Wallahu ta'ala alam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Roy Hisham Abidin. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.